Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ni terkenal dengan pandai mentadbir mimpi. Jadi bila masuk dalam penjara, dua orang ni kebetulannya dua orang ni bermimpi. Ada pula Yusuf alaihissalam. Dalam ceritanya, Nabi Yusuf alaihissalam ni disayangi oleh semua orang. Sehingga bila dua orang pemuda ni masuk dalam penjara, mereka luahkan rasa sayang dan kasih kepada Yusuf. Mereka sayang dan kasih pada Yusuf dan sangat-sangat sayang. Nabi Yusuf alaihissalam kata, saya menderita dengan sebab cinta. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam sebut, banyak saya menderita dengan sebab cinta. Dan menderita juga dengan sebab cantik dan lawa dia. Yang pertama, dia dibuang oleh abang dia dalam telaga. Kenapa? Kerana Yusuf alaihissalam ni disayangi oleh ayah dia Nabi Yaqub alaihissalam. Kerana orang cinta dan sayang pada saya itulah banyak penderitaan yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Betul, kadang-kadang dengan sebab cinta banyak menderita. Begitu juga dia dimasukkan dalam penjara. Nabi Yusuf alaihissalam sebut dia dimasukkan dalam penjara kerana orang cinta kat dia juga. Si raja terlampau cinta pada, terlampau sayang pada dia, terlampau jatuh cinta sangat sampai dia akhirnya dimasukkan dalam penjara. Maknanya Yusuf ni kalau sebutnya dah takut ada dengan cinta-cinta ni. Jadi bila masuk dalam penjara pula, dua orang pemuda ni terlampau sayang kepada Yusuf. Kerana kecantikan, keindahan wajah Yusuf, akhlak dia, budi pekerti dia, bahasa dia, mereka sangat sayang kepada Yusuf. Gitu. Sehingga Yusuf sebut, kerana orang sayang pada saya, inilah orang panggil saya melalui penderitaan demi penderitaan. Baik. Inni arani a'siru khamra. Saya lihat dalam mimpi saya tuang khamar. Yakni Sarham kata saya semalam dalam mimpi, saya duduk di kebun pokok, atasnya 3 ranting buah inap dan gelas minuman raja pada tangan saya, dan saya perah inap beri raja minum. Dia kata saya tidur semalam mimpi, saya ambil buah anggur, saya perah anggur, lalu saya bagi raja minum. Itu mimpi saya. Qala al-akhar, dan kata yang lain, kan dia pemasuk 2 orang, yang seorang lagi iaitu jaga makanan, nama Barham. Itu. Qala al-akhar, kata yang seorang lagi, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu at-tayru minhu. Saya lihat dalam mimpi saya junjung atas kepala saya roti, dimakan oleh burung menyambar daripada. Dia kata saya pun mimpi juga semalam. Dalam penjara tak ada kerja apa, cerita pasal mimpi. Saya pun mimpi juga semalam. Mimpi apa? Saya junjung roti. Bila saya junjung roti, tiba-tiba datang burung sambar roti di atas kepala saya. Itu. Lihat dalam mimpi saya junjung atas roti dimakan oleh burung menyambar di atas kepala saya. Itu kata dengan yang seorang lagi, saya mimpi semalam saya junjung roti, tiba-tiba datang burung sambar atas kepala saya. Apa maksud? Yang seorang tadi dia bermimpi, dia perah anggur, ambil air anggur tu bagi raja minum. Yang keduanya dia mimpi, dia junjung roti, tiba-tiba burung datang menyambar di atas kepala dia. Kan 2 orang, satu tukang tuang air, satu tukang masak. Gitu. Jadi roti-roti ni tukang masak lah. Baik. Nabi'na bita'wil inna naraka minal muhsinin. Khabar akan kami ya Yusuf dengan tadbirnya. Hei Yusuf, tolong tadbir mimpi kami. Hak mimpi perah buah anggur bagi air raja minum air anggur. Yang mimpi bawa roti junjung atas kepala, tiba-tiba burung sambar di atas kepala. Tolong saat tadbir mimpi. Bahawa kami lihat engkau ini daripada orang yang berbuat kebaktian dan alim dengan takdir mimpi. Inni naraka minal muhsinin.
Sesungguhnya kami lihat engkau minal muhsinin, daripada orang yang elok. Senang. Kami tengok engkau ni daripada orang yang elok. Elok apa? Wajah pun elok, perangai pun elok, akhlak pun elok, semuanya elok. Nah, ini yang kata ni, yang saya sebut tadi, bila pemuda dua orang ni masuk, mereka juga jatuh hati pada Yusuf alaihissalam. Kenapa? Ini naraka minal muhsinin. Kami lihat kamu ni orang yang elok. Bukan sekadar elok pada wajah, elok pada perangai dan akhlak. Dan Nabi Yusuf alaihissalam semasa dalam penjara, dia banyak menghabiskan masa dia dengan mendekatkan diri dengan Allah. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara, dia duduk dalam penjara, kerja dia membantu orang dalam penjara walaupun dia di penjara. Nah, tolong bagi nasihat, tolong apa sakit, tolong bantu. Itulah akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun dia dalam penjara, dia bantu orang dalam penjara. Itu disebut inni naraka minal muhsinin. Kami lihat engkau daripada orang yang muhsin, orang yang cantik. Mana cantik? Kedua-dua cantik. Setengah orang harap ke muka je cantik, panggil hudung. Itu. Ni dua-dua cantik. Muka kita tu dah Yusuf alaihissalam, di antara nabi yang paling cantik wajahnya. Akhlak pun bagus. Baik. Qala la ya'tikum ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma. Kata Yusuf, tiada datang akan kedua kamu makanan roti yang makan kedua kamu akan dia itu, melainkan aku khabarkan keduanya dengan kamu dengan takwil, khabarannya dahulu daripada sampai ia akan keduanya kepada kamu. Yusuf kata, Allah Ta'ala anugerahkan kepadaku. Sekarang makanan kita belum sampai. Kita duduk dalam penjara. Ialah dalam penjara pun ada juga makanan. Kata Yusuf alaihissalam, aku boleh cerita kepada kamu apa makanan yang akan sampai. Kalau roti apa? Nak cicah dengan apa? Minum apa? Roti besar mana? Rasa lagu mana? Apa semua akan sampai, aku boleh cerita. Ini mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Yusuf. Sehingga ada yang mengatakan Yusuf ni dilantik menjadi Nabi dalam penjara. Maknanya dia tahu dengan mukjizat yang dianugerahkan kepada Allah Ta'ala, walaupun hidangan belum sampai, tapi dia tahu dah lauk apa nak sampai, macam mana makan, macam mana apa semua, dia tahu. Kita tahu tengah hari saja nak sampai lauk macam mana untuk kita makan. Nasi apa? Ayam apa? Lauk apa jenis? Tahu ke tak? Tak tahu kan? Tunggu sampai saja pun tahu. Nak makan kenduri hitam mana, lauk apa, macam mana makan apa semua, kita tak tahu. Tak tahu. Mungkin kita tahu dia masak tu. Hak duduk dalam pinggan, hak kita nak suap pun tak ada siapa tahu. Masa suap tu baru tahu. Yusuf kata, saya boleh cerita dah. Apa makanan yang nak sampai kat kita saja. Duduk dalam penjara, siapa pun tak beritahu, di sana yang masak, di sini yang nak makan. Yusuf kata saya boleh cerita satu. Ini bukan sihir. Ini bukan guna khidmat jin syaitan. Ini adalah mukjizat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi. Nabi Yusuf alaihissalam. Di situ nampak dah Nabi Yusuf mula dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mukjizat, tanda-tanda kenabian. Kata Yusuf, tiada datang akan kedua kamu makanan roti, rezeki yang makan kedua kamu akan dia itu, melainkan aku khabarkan kedua kamu dengan takwil, khabarannya dahulu daripada sampai akan kedua kamu makanan itu. Yakni makanan yang hendak diberi makan sebelum sampai itu, Yusuf telah khabar apa jenis makanan, lauknya, banyak sedikitnya. Gitu. Makanan nak sampai, makanan apa, lauk nak cicah dengan apa, banyak mana, semua Nabi Yusuf alaihissalam dah tahu. Itu mukjizat. Bagi Nabi Yusuf, mengkhabarkan barang yang gaib
supaya kedua beriman dengannya dan agamanya, kerana ia ketahui salah seorang iaitu yang jaga makanan itu tadbirnya mati. Dan kata Yusuf lagi menggemarkan keduanya kepada beriman. Itu baik. Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Bermula demikian itu setengah daripada barang yang mengajar akan oleh Tuhan aku. Yusuf kata, aku boleh cerita makanan yang belum sampai lagi, yang nak jadi rezeki kita hari ini, makanan apa, banyak mana, lauk apa, ayam apa, aku boleh cerita. Aku boleh cerita. Macam mana aku tahu? Bukan sihir. Bukan guna khidmat jin dan syaitan. Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Yang aku boleh cerita itu benda yang diajar oleh Tuhanku. Benda diajar oleh Tuhanku. Kata Yusuf AS. Maknanya Yusuf dah mula mendakwah kerja sebagai seorang rasul. Kerana pada ketika itu manusia menyembah manusia. Di Mesir ni manusia menyembah manusia. Raja tu Tuhan, dia anggap Tuhan. Dan yang lain-lain tu dikira hamba. Zaman Firaun termasuk zaman raja tu dipanggil Tuhan. Jadi Yusuf kata, siapa yang bagi tahu? Tuhan aku bagi tahu. Yusuf alaihissalam sekali-kali tak bertuhankan kepada raja-raja. Tuhan aku bagi tahu. Maksudnya nanti kalau aku tadbir mimpi kamu, siapa yang bagi tahu? Tuhan aku yang bagi tahu. Maknanya sebelum Nabi Yusuf menerangkan makna mimpi itu, Nabi Yusuf alaihissalam bagi dulu akidah pada. Baik. Gitu juga tuan-tuan. Itu yang penting, kita kena belajar ilmu agama, ada asas-asas agama, dalam masa yang sama kita ceburi dalam bidang lain. Contohnya kita ceburi dalam bidang kontraktor. Kita ada, bila kita bersembah tentang projek, kita kena selit-selit sikit akidah. Ataupun ilmu politik. Bila dia jadi orang politik, dalam masa yang sama dia ada ilmu agama, dia cakap tentang politik, dia selit-selit sikit akidah. Itu kerja orang Islam. Nak sebarkan Islam. Dia buka kedai runcit ke, kedai barang ke, dia jual kedai, dia selit-selit sikit akidah. Islam tu berkembang. Kita tak mau Islam tu hanya ada di masjid dan di surau saja. Keluar masjid, keluar surau, kita buat kerja kita saja. Macam kita tengok pejabat-pejabat kerajaan, balai polis, JPJ, lembaga hasil dalam negeri. Pejabat-pejabat kerajaan ni boleh kata majoriti 80-90% orang Melayu Islam. Ada latar Islam 2 orang, 3 orang dalam satu pejabat yang beratus orang. Tapi bekerja sekali sampai dia orang bukan Islam ni kerja daripada muda sampai ke pencen, dia tak faham Islam. Tak faham akidah Islam. Sebab apa? Ini urusan kerja. Sebab kita tak curi-curi waktu urusan kerja tu bagi akidah, tak curi. Sama juga kalau kita buat projek. Kita kena pergi kedai hardware, kawan-kawan kita ramailah bukan Islam, itu gini. Kalau ada majlis jamuan raya kita jemput, depa-depa jemput kita apa semua pergi. Tapi kita sengaja tak cerita tentang akidah Islam. Ini salah kita. Sebab itu bila kita tengok dalam hukum fiqh ada 4, ibadat, muamalat, munakahat, jinayah. Ibadat kita tak boleh kongsi dengan orang lain. Munakahat pun kita tak boleh kongsi orang lain. Nikah pun ada syarat-syarat dia, Islam sama Islam. Adalah sikit dia ahli kitab tu. Begitu juga jenayah, undang-undang pun, undang-undang Islam untuk orang Islam, siapa pun tak boleh kacau. Tapi dalam bab muamalat, kita boleh berkongsi dengan orang bukan Islam. Maksudnya kita boleh beli barang mereka, mereka boleh beli barang kita. Bahkan kita angkat jual beli pada orang kafir pun. Saya jual barang, saya beli barang, apa semua. Boleh. Kenapa? Supaya disuruh kita ni bermasyarakat, berkawan, berurusan dengan mereka. Bila berurusan, kita ni ada ilmu agama, kita boleh selit. Itulah cita-cita yang ada pada kita yang mengaji ni. Saya ni dulu tak mengaji. Lah ni saya nak mengaji ilmu Quran. Bila saya bersembang dengan kawan-kawan saya, jumpa kawan-kawan saya boleh selit sikit-sikit. Macam mana Nabi Yusuf alaihissalam, dia ada kelebihan mentadbir mimpi.
Bila dua orang ini minta dia mentadbir mimpi, dia kata boleh. Bukan sekadar tadbir mimpi, boleh. Kata Yusuf, makanan yang belum sampai lagi sebelah cerita dah hari ni kita nak makan apa, lauk apa, banyak mana, warna apa-apa, semua rasa macam mana. Sebelah cerita dah. Tambah main mimpi ni lagi boleh. Macam mana aku tahu? Bukan aku ahli sihir. Seperti mana yang dipakai oleh ahli sihir di Mesir. Bukan aku menggunakan khidmat jin, syaitan, tidak. Inilah benda yang diajar oleh Tuhanku. Mula Nabi Yusuf AS nak serang. Ada hari ni kita tengok orang menggunakan khidmat jin. Yang kita tengok takjub macam mana benda tu boleh buat. Nak takjub apa? Mungkin sihir. Mungkin dia guna khidmat jin. Bahkan ada dulu satu tempat, kalau dia hilang apa-apa, dia pergi jumpa. Sesama cerita tempat mana. Gitu. Nak pergi jumpa, orang panggil pergi menengok lah. Pergi tilik. Dia hilang motor. Nak tilik pula dah bagi masa setengah jam sebelum masuk maghrib. Dekat-dekat masuk maghrib tu, masa tu kena kumpul, kena letak siap dah. Apa semua. Pakak pergi penuh. Belah kedah hujung tu, belah kalau nerang. Mati dah orang tu pun. Gitu. Lepas pada tu pakak tunggu lepas masuk maghrib, dia pejam mata siap apa semua. Cerita. Tak kira dia cerita motor kamu ni pelik nombor ni. Sekarang duduk tani. Orang ni bagi kat orang ni, orang ni bagi kat orang ni sebiji. Dia tahu di mana. Dia tahu di mana. Siap nombor pelik dia habak dia. Siap nombor rumah kawan tu dia habak. Nombor rumah ambil tu. Dia habak semua siap dah. Saya promosi dia tuan-tuan pula tu gila. Tak ada dah hati dah orang ni pun. Panggil. Tak ada dah. Dia tak. Sekejap bila habak ustaz habak haram-haram pi. Ada pula buat kerja begitu. Tak ada dah. Maknanya dia guna khidmat jin. Mati muda. Selalunya gitulah jin ni, bila kita minta apa kat dia, dia bagi. Nanti bila dia minta kat kita kita kena bagi. Tak bagi mati. Itu jaga dia. Nama kunci syaitan. Baik.